Harga minyak masak sawit botol 5 kg ditetapkan secara bulanan, bantu keluarga Malaysia atasi inflasi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Harga minyak masak sawit botol 5 kg akan ditetapkan secara bulanan bermula 8 Ogos dan ia kejayaan baharu Jawatankuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi sekaligus membuktikan keberkesanannya. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, harga itu ditetapkan susulan pelaksanaan harga maksimum minyak berkenaan secara bulanan berdasarkan harga bagi 1 tan metrik minyak sawit mentah CPO diumum Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Bagi Ogos, ia pada harga RM4,063. MPOB akan mengumumkan harga pada bulan yang sebelumnya. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail minyak sawit tulen, minyak masak tulen yang dijual tanpa subsidi. Yang kedua, setelah MPOB mengisytiharkan harga bulanan, satu kaedah pengiraan telah ditentukan oleh KPDNHEP setelah berunding dengan pemain-pemain industri mengikut satu jadual bagi memastikan ada margin keuntungan yang mencukupi. Tan Sri Anwar menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di bangunan Parlimen. Bulan ini minyak masak sawit botol 5 kg akan dijual pada harga RM34.70. Satu pertemuan antara Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad bersama Majlis Perwakilan Pelajar di lebih 80 institusi pengajian tinggi awam dan swasta bakal diadakan pada waktu terdekat dan ia inisiatif kerajaan bagi mendengar pandangan mahasiswa jika ada yang terkesan sekiranya berlaku kenaikan harga barang atau inflasi. Pertemuan bertujuan meneliti, menambah baik dan sebagai langkah proaktif untuk menilai tidak berlaku keadaan luar jangka yang menyumbang kepada inflasi dalam negara. Apa yang ingin kita lakukan ialah kita akan melakukan engagement dengan kepimpinan di kampus-kampus untuk membolehkan kita mendengar pandangan-pandangan mereka seterusnya, dan untuk itu Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad akan menyusun satu program untuk engagement. Dalam perkembangan berasingan, Tan Sri Anwar turut memaklumkan mahasiswa yang tidak mendapat peranti siswa keluarga Malaysia boleh membuat rayuan untuk diteliti semula. Johor menyasarkan jualan RM20 juta menerusi Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor 2022 bermula 29 September hingga 2 Oktober. Festival 4 hari di Persada Johor itu dijangka mengukuhkan keupayaan negeri itu sebagai peserta industri halal global. Menurut Exco Negeri Muhammad Khairi Mat Shah, 150,000 pengunjung disasarkan hadir. 300 lot pempamer disediakan dengan 70% daripadanya sudah ditempah usahawan tempatan dan luar negara, antaranya Indonesia, Thailand, Singapura, United Kingdom dan beberapa negara Timur Tengah.
Peserta industri halal tempatan diharap memanfaatkan persekitaran pasaran halal, seterusnya membantu Johor mewujudkan lebih ramai komuniti usahawan halal. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN optimis mampu mencapai sasaran kutipan cukai langsung digariskan menerusi bajet 2022 setakat April 45.6 bilion ringgit berjaya dikutip iaitu bersamaan 38.5% daripada sasaran 127.3 bilion ringgit tahun ini. Dasar fiskal dan amalan tabik urus yang baik menjadi kunci utama sistem percukaian yang efektif menyokong pembangunan negara. Jika pendekatan adalah hanya berfokus kepada penguatkuasaan, ianya kurang sesuai, memandangkan perniagaan pun businesses masih lagi dalam peringkat pemulihan. Jadi kita bersama-sama dengan mereka bagi memastikan pematuhan cukai yang terbaik. LHDN juga aktif memantau amalan pengelakan cukai menggunakan taktik pemindahan harga melibatkan syarikat multinasional. Mobility Work Group Sdn Bhd MW Group lancar pemasangan pengecas kenderaan elektrik EV jenama tempatan pertama di Malaysia. Pelancarannya itu bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap penyelesaian mobiliti generasi akan datang selain mempamerkan komitmen ke arah merangsang ekosistem EV dalam negara. Jenama EV tempatan itu diyakini dapat memberi kualiti tinggi serta kos yang berpatutan bagi penggunanya. Syarikat ini akan secara khusus akan menumpukan perhatian daripada pembekalan bahan-bahan komponen di dalam pembekalan kepada syarikat-syarikat pengeluar kereta ternama di Malaysia dan secara khusus akan memberikan tumpuan bagi mempertingkatkan dan persediaan untuk menghadapi teknologi baru di future car iaitu EV. Jadi saya melihat kemudahan ini untuk dapat memberikan industri sokongan kepada pelaburan baru yang bakal masuk Melaka tak lama lagi. InsyaAllah kita doakan supaya Melaka menjadi tempat utama pemasangan kereta elektrik. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan kerja di kilang MW Advantech Sdn Bhd di Shah Alam. Sementara itu, pengerusi MW Group Zulkifli Kasim memberitahu pihaknya akan mencari lebih banyak kerjasama strategik bagi merealisasikan penempatan alat ganti dan komponen EV. Pihaknya telah mengambil langkah strategik dan mampan untuk bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa bagi memastikan infrastruktur EV lengkap di Malaysia. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Baik, jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Selangor meningkat sebanyak 33,894 kes pada Minggu April 1 hingga 27 tahun ini berbanding 644 kes pada minggu yang sama tahun lalu. Daerah Petaling mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 10,787 kes, diikuti Hulu Langat 5,699 kes, Gombak 4,823 kes dan Kuala Langat 2,996 kes. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, dalam tempoh tersebut, sebanyak 318 buah pusat tadika, taska dan pusat jagaan yang berwabak dan 51 buah premis sukarela telah ditutup. Dan kita lihat antara faktor-faktornya ialah apabila sikap ibu bapa yang masih lagi menghantar anak-anak walaupun anak-anak ini bergejala, dan juga hasil penilaian risiko di taska dan tadika yang mengalami HFMD mendapati aktiviti gatekeeping, ini pemeriksaan kanak-kanak di pintu masuk institusi jagaan dan pengasihan kanak-kanak yang bergejala adalah kurang berkesan.
Dan yang ketiga, amalan kebersihan kendiri sama ada di rumah dan institusi keluarga kurang diberikan penekanan oleh keluarga. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan mulut Dr. Dorayah Alwi, Adun Sementar mengenai kadar peningkatan jangkitan HFMD di Selangor pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor di Shah Alam hari ini. Taman Alam Kuala Selangor tidak akan dinyawartakan Kerajaan Negeri Selangor meskipun cadangan memajukan kawasan itu sebagai pusat pelancongan bertaraf antarabangsa telah diluluskan pada 17 November tahun lalu. Esko Pelancongan Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli, Hiloi Sian berkata ia merangkumi kesemua hutan simpan kekal di negeri itu. Satu syarikat yang ingin melabur dan memberi cadangan ke kerajaan Selangor, dan kita tidak bagi menyawartakan sebarang hutan simpan kekal. Tidak. Kita hanya memberi permit penggunaan untuk mereka untuk menaikkan, mendirikan hotel bertaraf antarabangsa bintang hanya di kawasan tertentu yang tidak ada kesan terhadap hutan simpan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Melawati, Juwaria Zulkifli mengenai jaminan kerajaan negeri mengenai pembangunan di Taman Alam Kuala Selangor pada sidang Dewan Undangan Negeri di Shah Alam hari ini. Kerajaan Negeri Pahang perlu bertindak lebih agresif bagi memastikan tasik Cini dapat segera dipulihkan. Demikian titah pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tujuannya memastikan fungsi semulajadi tasik Cini sebagai biosfera kekal lestari dan memanfaatkan penduduk sekitar. Tengku Hassanal menyokong langkah kerajaan negeri melaksanakan moratorium di kawasan tasik berkenaan. Justru saya kita bacakan nombor utama untuk hendak mengutamakan dan kawasan tersebut dijauhkan semula dalam masa yang terdekat. Titah baginda usaha pemulihan tasik Cini menuntut kerjasama semua pihak termasuk pelombong dan pelesen bukan kerajaan negeri semata-mata. Selain itu, penguatkuasaan juga perlu diperketat. Didorong pengalaman sendiri berdepan penipuan dalam talian atau skema, Dato' Ahmad Azhar Othman atau lebih dikenali sebagai Awi turut turun padang menyertai kempen anti-skamer Polis Diraja Malaysia PDRM 2022. Menurutnya, pengetahuan terhadap maklumat semasa adalah penting buat masyarakat agar dapat mengesan ancaman sedikit tersebut sekaligus mengelak daripada terpedaya. Ujarnya lagi, pengalaman dalam karier sebagai penggiat seni membantu beliau mengenal pasti taktik penipuan sindiket yang pernah mencuba memperdaya beliau menerusi panggilan telefon. Kita ni orang wayang, so jangan main wayang orang wayang. Kita tahu kan, kita tahu game tu lah kan. Jadi Alhamdulillah saya tak terkena lah, tapi saya kena maki. Bila kita dapat tahu, kita cakap jangan, dek kau nak tipu cari orang lain, dek jangan cari aku ya. So dia maki saya kan. Jadi dia gagal lah, waktu tu dia gagal. Selain itu, pelawak Muhammad Saiful Azam Muhammad Yusof atau Saiful Apek berkongsi pengalaman sama berhadapan cubaan sindiket memperdaya beliau menerusi media sosial. Saya menipu tak pernah ditipu memang selalu. Jadi pengalaman tu percubaan adalah. Jadi percubaan memang ada melalui media sosial, melalui internet yang kadang-kadang dia bagi link. Selalu ni memang antara yang paling popular yang orang senang terkena. Padahal dalam pada tahu pun dalam pada sedar boleh tertekan link tu. Selalu saya perasan ramai yang mengadu. Mereka beranggapan sindiket penipuan dalam talian yang sedang berleluasa kini bukan sahaja mampu memperdaya warga emas hingga menyebabkan kerugian jutaan ringgit, malah turut menjadikan kesusahan masyarakat masa kini yang menawarkan pekerjaan di luar negara. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan peluang kerja dan wang ringgit ditawarkan. Dato' Awi dan Saiful Apek berkata demikian selepas sesi temu bual di Konti Johor FM.
Sebanyak 1,594 kes daripada 1,747 kes jenayah komersial yang disiasat di Johor sepanjang tahun ini merupakan kes jenayah dalam talian. Seorang maut manakala seorang lagi cedera selepas pesawat ringan jenis Piper PA-28 yang dinaiki terhempas di Jalan Dr. Nazrin Shah, Sungai Rokham malam tadi. Mangsa maut dikenali sebagai Fajim Jufa Mustafa Kamal beralamat di Semenyih, Selangor, manakala mangsa cedera disahkan Muhammad Din Fikri Zainal Abidin. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Menyor Fadil Ashraf Wahid, kedua-dua mangsa merupakan jurulatih penerbangan di Sekolah Penerbangan BATS Aviation Ipoh. Masa sampai tempat kejadian, pihak bomba cuba menyelamatkan kedua-dua mangsa dalam kejadian ini, dan apabila mereka berjaya mengeluarkan kedua-dua mangsa ni, kita dapati salah seorang mangsa telah meninggal dunia. Yang mangsa meninggal dunia ni berusia 52 tahun. Seorang lagi berjaya diselamatkan berusia 62 tahun. Yang berjaya diselamatkan berusia 60 tahun. Dibawa dengan ambulans pada pukul 9.24 sebentar tadi, dibawa ke hospital. So setakat ini itu sahaja maklumat yang kita dapat. Beliau berkata demikian ketika ditemui di lokasi kejadian. Kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh untuk tindakan lanjut. Keluarga mangsa telah dimaklumkan mengenai insiden berkenaan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Seorang pegawai dan dua anggota polis ditahan susulan dakwaan kehilangan wang tunai RM45,000 ketika serbuan berkaitan kes dadah di sebuah rumah di Pasir Klang Baru, Kuala Krai, Jumaat lepas. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun mengesahkan pegawai dan anggota terbabit berkenaan bertugas di IPD Kuala Krai. Pegawai dan dua anggota polis itu direman hingga esok bagi membantu siasatan. Sementara itu, di Krian Perak, polis menahan 3 lelaki dalam 2 serbuan berasingan selepas disyaki menjalankan aktiviti judi dalam talian. Suspek berusia 21, 25 dan 32 tahun direman sehari. Serbuan dijalankan susulan aktiviti judi dalam talian di Tanjung Piandang, Krian tular di media sosial. Di Jitra Kedah pula, 8 lelaki dicekup ketika leka bermain judi belangkas dalam talian di hadapan sebuah kedai makan di Pekan Sungai Korok. Penganjur perjudian dan warga emas antara yang diberkas. Turut dirampas wang tunai hampir RM5,000. Kegiatan itu aktif sejak 2 tahun lalu dengan wang taruhan bermula daripada RM10 hingga RM200. Di Johor pula, sindiket penyelundupan arak dan rokok serta penyelewengan diesel bersubsidi bernilai RM1.31 juta tumpas. 4 serbuan berasingan itu dijalankan di Iskandar Puteri, Kulai, Batu Pahat dan Johor Bahru Selatan selama 4 hari sejak Khamis lalu. 15 lelaki dan seorang wanita ditahan serta seorang lelaki warga asing. Turut dirampas 15 lori, sebuah lori tangki dan 18 tangki minyak. Mahkamah Session membenarkan permohonan bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony, bagi menggantung hukuman dan sabitan salah terhadapnya hari ini atas kesalahan menggunakan dokumen palsu. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mempertimbangkan afidavit, hujahan bertulis dan hujahan lisan yang dikemukakan pihak pembelaan dan pendakwaan pada prosiding sebelum ini. Walau bagaimanapun, wang jaminan terhadap Peter 51 dinaikkan daripada RM50,000 kepada RM80,000. Hakim turut membenarkan permohonan Peguam S. Divanandan yang mewakili Peter untuk menyelesaikan pembayaran baki jumlah jaminan sebanyak RM30,000 sebelum atau pada 3 Ogos depan, memandangkan penjamin ahli politik itu tidak hadir pada prosiding hari ini.
Mahkamah Tinggi menetapkan 19 September ini sebagai tarikh pengurusan kes seterusnya bagi rayuan Peter untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session pada 26 Mei lepas. Peter didapati bersalah memalsukan surat berhubung kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem-sistem mekanikal dan elektrik MNE di Universiti Malaysia Sabah UMS pada 2014 dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 atau penjara 15 bulan. Sementara itu, bekas Ketua Pegawai Operasi Sebab Jensi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dakwaan menerima suapan sebanyak RM70,000 tahun lalu. Ali Askar Syir Muhammad ia menyandang jawatan sebagai Ketua Pegawai Operasi COO Lembaga Pembangunan Tenaga Lestari Seda pada 11 Disember 2015 dituduh menerima wang tunai berkenaan daripada pengarah Green and Smart Sdn Bhd Navindra anak lelaki Balakrishnan yang mempunyai hubungan dengan kerja rasminya. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Muhammad Tahir 65 memohon agar mahkamah mengeluarkan perintah supaya tertuduh melaporkan diri ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhampiran setiap bulan. Namun disebabkan masalah kesihatan, hakim mengarahkan peguam bela tertuduh Dato' Dr. Baljit Singh Sidhu untuk menyerahkan rekod perubatan rasmi daripada Hospital Kerajaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk memerintahkannya melaporkan diri ke Pejabat SPRM atau sebaliknya. Mahkamah menetapkan 28 September ini untuk sebutan semula kes berkenaan. Baik, sukan kami mulakan dengan perkembangan Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 Bangkok. Skuad petang menuai satu pingat perak bagi acara lelaki individu di petang sunok kampus Indo Universiti Ubon Ratchani Rajabad dan wakil negara bagi kategori individu Haris Junaidi yang pertama kali mewakili negara di Tamasya AUG terpaksa akur dengan kehebatan wakil tuan rumah. Nervous tu ada agak sikit tapi saya dah cuba untuk kawal nervous tapi tak dapat dan banyakkan mistik. Terus tu experience dia lebih aku. Saya baru first time Target saya untuk esok sebab saya main 2 event je, single and double. Double last second chance. Pun begitu, Haris bersyukur dengan kejayaan meraih pingat berkenaan memandangkan dirinya bukanlah peserta pilihan. Sementara itu, hajat skuad petong untuk menambah pungutan pingat bagi gangsa tidak kesampaian. Wakil negara dalam acara individu wanita, Sharifah Akila Farhana tewas kepada lawan dari Laos. Peluang kontingen negara menambah pingat emas menerusi sukan catur semakin cerah apabila wakil negara berada dalam kedudukan terbaik selepas 5 sepusingan liga. Pada aksi kampus Indo Universiti Ubon itu, pemain negara Rohan Shah Navaratnam mendahului carta bagi aksi lelaki. Turut berada dalam kelompok teratas adalah Muhammad Saprin Amir Ghazi, Wu Wendy dan Muhammad Fakik Aminuddin. Selain itu, pingat emas bagi aksi berkumpulan juga dilihat cerah selepas 2 wakil tuan rumah disahkan positif COVID-19 sekaligus tidak dibenar beraksi baki 2 perlawanan lagi. Bagi kategori wanita, Jia Tian Chua kini memimpin carta buat Malaysia diikuti Lee Ting Tan dan Wei Zin Rosman Ko. Pihak emas berkumpulan juga hampir pasti dalam genggaman jika kedudukan ini tidak berubah sehingga akhir pusingan liga. Sementara itu, Ketua Jurulatih Azmi Mahmud optimis skuad kendaliannya mampu meraih 4 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran 1 pingat emas di AUG Thailand 2022. Kerana AUG yang lepas di Myanmar kita berjaya 2 emas dan 1 pingat perak. Atas dasar itu pihak Kementerian KPT mensasarkan 4 pingat emas. Pada peringkat awal saya berasa agak
sukar untuk mencapaikannya, tetapi dengan pemain yang ada sekarang, saya percaya kepada kebolehan mereka, dan dalam 4 pusingan yang kita dah lalu ini, kategori individu dan berpasukan tu memang pemain-pemain kita yang sedang mendahului. Jelas Azmi lagi anak buahnya juga akan memperbaiki pencapaian di Myanmar pada 2018 jika mampu berbuat demikian. Baik, kita beralih ke perkembangan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Kem angkat berat terus menjadi penyelamat pada hari ketiga tamasya ini di Birmingham apabila menghadiahkan sebutir pingat perak awal pagi tadi ketika beberapa acara sukan seperti berbasikal dan renang gagal menjelmakan kilauan pingat. Badang Negara Muhammad Eri Hidayat menceriakan kontingen negara selepas menduduki tempat kedua dalam kategori 73 kg. Anak kepada pemenang pingat emas tamasya 1998, Hidayat Hamidun itu meraih tempat kedua menerusi kategori 73 kg dengan catatan keseluruhan 303 kg. Pada permulaan angkatannya, Eri terkandas untuk menyempurnakan beban 133 kg dalam snatch pertama. Selepas itu, Eri memperbaikinya menerusi angkatan kedua dengan catatan sama sebelum berupaya melakukan angkatan 138 kg. Bagaimanapun, catatan tersebut tidak berupaya menandingi angkatan dilakukan Acinta Sweli dari India yang meraih pingat emas dengan catatan 143 kg. Juara dari India itu ternyata dalam kelas tersendiri apabila meletakkan penada aras 166 kg dalam clean and jerk, sementara Eri pula melakukan 165 kg. Kini skuad angkat berat negara berjaya mengatasi pencapaian 4 tahun lalu pada tamasya sama apabila telah menghadiahkan 2 emas dan 1 perak di Birmingham. Skuad badminton campuran kebangsaan berjaya mara ke penentuan pingat emas apabila berjaya menyingkirkan pasukan tuan rumah England dengan agregat 3-0. Berlangsung di Pusat Pameran Nasional NEC, pasukan badminton kebangsaan tampak bertenaga dengan permainan yang meyakinkan. Meski skuad negara bermula pincang dengan kekalahan Chan Peng Sun Chia Yi Si pada set pertama, mereka berjaya bangkit pada 2 set berikutnya bagi membenam pasangan nombor 11 dunia Marcus Ellis, Laura Smith 21-12, 21-18 dan 21-13. Pada perlawanan kedua, pemain perseorangan negara Eng Ziyong mudah mengenepikan Toby Penty dengan kemenangan straight set 21-13, 21-14 dalam masa 47 minit untuk mata kedua negara. Perlawanan ketiga antara Aaron Chia, Su Woyik dan Ben Lin Sean berlangsung sengit, namun pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 menepati jangkaan dengan kemenangan straight set 21-17 dan 21-18 untuk raih mata ketiga yang ditunggu negara. Kali terakhir skuad negara mara ke final adalah pada edisi 2018, namun kecundang di tangan pasukan India dengan mata 1-3. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.